Okey, kali ini Cikgu Ija akan kongsikan bagaimana menggunakan Google Meet secara berkesan dalam PDP, di mana kita akan cipta satu pautan hanya untuk satu subjek, satu kelas dalam tempoh setahun, dan Cikgu Ija akan kongsikan bagaimana cara untuk install dan juga menggunakan Auto Admit, Meet All dan Attendance. Jom. Okey, untuk hasilkan satu pautan bagi satu kelas, satu subjek, okey, dalam beberapa tempoh yang cikgu inginkan, cikgu boleh masuk menerusi portal delima lah, atau nak direct pada Google Meet pun tak ada masalah. Okey, jadi cikgu Ija tunjuk daripada portal delima. So dah masuk portal delima, klik ikon guru. Okey, so dekat sini paparan yang pertama cikgu akan lihat, dan klik aplikasi, ambil Google. Okey, so kat sini kita klik pada ikon Google Meet. Okey, dan kita tengok kat sini, okey, ada satu button new meeting. Klik new meeting, ada 3 pilihan, iaitu sama ada create a meeting for later. Maksudnya kita nak create meeting tapi selepas ni lah, okey, bukan sekarang. Okey, so kita boleh klik situ. Kalau kita nak start an instant meeting, so kita tak perlu schedule, so terus kita boleh start lah. Tapi kali ni cikgu Ija nak tunjuk kita nak schedule dulu, so kita klik schedule in Google Calendar. Okey, jadi antara yang feature yang nak kata, boleh kata barulah, okey, berbanding dululah. Okey, so bila klik kat sini, dia akan terus link kepada Google Calendar menerusi ID delima lah, kalau kita masuk sebagai ID delima. Okey, and then kat sini kita boleh type lah matematik, kita tak subjek, tahun 6, Ibnu Khaldun. Kita bagi je nama yang cikgu nak. Okey, cikgu boleh bagi nama. Okey, kemudian kat sini nampak ada tarikh dan ada masa. Okey, tarikh ni katakan kita nak start bila, nak awal tahun, okey, nak start sekarang pun boleh. Okey, dan masa kalau boleh sebaiknya letak masa sesi persekolahan, sebabkan jadual bagi subjek matematik tahun 6 ni mungkin berubah-ubah. Jadi kita set lah pukul 7. Okey, seawal 7 pagi. Kemudian kita berakhir sampai 2 petang ke ataupun 5 petang, atau pulanglah pada cikgu. Okey, 5 petang. Okey, okey. Kemudian sehingga bila? Okey, tarikh yang ini cikgu buatlah sampai akhir tahun, ataupun sampai cuti akhir tahun lah. Okey. Okey, katakan kita buat bulan 11 lah sampai bulan 12. Okey. Okey, let's see. Okey, ni cikgu decidekan sendirilah. Okey, biasanya kalau kita schedule Google Meet ni dengan cara masuk kepada Google Calendar dulu. Okey, button ni sepatutnya dia tulis add Google Meet. Dia akan create pautan dulu. Tapi bila kita masuk Google Calendar menerusi Google Meet yang ada 3 pilihan tadi kan, kita nak create instant ke nak create ikut schedule kan, okey, dia dah automatically dah create siap-siap pautan tu. Kita just klik dan akan join terus kepada Google Meet. Tak perlu add. Okey, jadi kita hanya just copy sajalah. Sebab pautan dah ada, kita just copy sahaja link tersebut untuk di-share kepada murid. Okey, katakan kita nak klik, okey, kita nak tengok okey, kita klik, so dia terus masuklah, okey, kepada Google Meet yang kita dah hasilkan. Okey, kemudian bolehlah letak location, notification. Okey, location kat mana kita nak buat. Okey, dan notification ni kita nak remind 10 minit ke 30 minit sebelum sesi PDP bermula. Okey, yang lagi kita boleh tambahlah. Okey. Okey, kemudian dah siap, kita boleh save. Okey, sebelum tu cikgu copy lah siap-siap dekat sini. Sebab apa kena copy, nanti nak share kepada murid. Nak share tu sama ada cikgu boleh buat lah, ikut lah. Okey, contohnya kat sini cikgu Ija buat letak pada notepad. Contoh, nak terus copy dalam WhatsApp, Telegram pun boleh, tak ada masalah. So nampak tak?
Ni okey. So dah ada link untuk Google Meet. Okey, ini salah satu cara. Okey, cikgu pun boleh save. Yang kedua, cikgu boleh guna ataupun paste menerusi WhatsApp ataupun Telegram. Okey, yang ketiga, okey, yang ni lagi senang. Okey, tadi kan bila kita klik join with Google Meet, dia terus buka Meet, faham? Okey, apa yang cikgu perlu buat? Okey, just bookmark. Bookmark saja Meet ini. Okey, bagi nama dia kelas matematik 6 tahun 6 IK contoh. Okay, and then kalau tak ada folder, tak apalah, letak je kat mana-mana. Okay, nak letak dekat atas link bookmark pun tak apa, nak buat folder pun tak apa, then save. Okay, nampak? Okay, dia akan ada dekat atas ni. Jadi next time kalau cikgu nak buat kelas, cikgu klik je kat sini. Nak lebih sistematik, buatlah folder. Jadi buatlah bookmark. Itu paling senang untuk cikgu lah. Tapi untuk murid kena share link tersebut. Okay, kena share. Okay, so habis untuk satu pautan untuk satu subjek, untuk satu kelas bagi tempoh-tempoh tertentu. Okey, sekarang kita nak install beberapa extension. Okey, pertama kita cuba install Google Meet Auto Admit. Okey, so pergi kepada Google Meet. Okey, sama ada nak masuk melalui portal atau nak direct terus kepada Chrome. Okey, tak ada masalah. Okey, so dekat sini nampak tak dia dah auto detect dah subjek yang ataupun link yang kita dah buat tadi. So klik sajalah kat situ. Bila cikgu buka Google Meet. Okey, so situ dah mudah lah. Okey. Okey, untuk install extension tu cikgu kena pergi dekat web store. Okey, sama ada nak type ke, nak terus klik kat sini ke. Yang ini interface yang biasa kita lihat lah kalau kita masuk menggunakan ID Portal 5. Dia bagus lah, dia dah ada shortcut siap-siap. So klik web store. Okey, so kita akan type dekat ruang pencarian tu Google Meet Auto Admit. Enter. Okey, so mana yang kita akan download, kita ambil yang color hijau ni dan kita klik. Okey, dah sampai kat sini. Klik add to Chrome. Dia apa ni? Keluar message box untuk confirmation. So klik balik add extension. Okey, jadi dia dah plugin ataupun dia dah tambah dalam Chrome kita. Okey. Macam Cikgu Ija kat sini, Cikgu Ija dah set lah Chrome ni. Okey. Sebagai menggunakan ID Portal 5. Jadi bila kita dah set, ini satu kelebihan bila kita set. Jadi kita dah add extension tu dalam Google, dalam Chrome tu satu. Okey. Dan yang kedua, kita juga boleh bookmark. Nampak tak? Okey. Kita boleh bookmark. Jadi kita buka mana-mana PC menggunakan ID ni, so dia akan detect lah bookmark kita ni sekali dengan extension yang ada. Okey. So sekarang ni kita dah berjaya install Google Meet Auto Admit. Okey. Kalau kata kita tak nak, je kita remove sajalah. Remove from Chrome. Okey. Itu cara dia. Okey. Jadi bila kita dah add, okey, kita kena restart dulu. Maksudnya kita kena tutup Google Meet dulu. Okey, kita end the call. Okey. Okey. Kita dah restart, baru kita buka balik. Okey. Kita buka balik, kita tutup pun tak apalah sini. Okey. Dia memang macam tu. Kita kena, bila kita dah add extension, kita kena tutup dan restart balik. Kalau tak, extension tu takkan appear lah. Okay, so kita tengok balik. Okay, ada tak extension tu? Pergi dekat sini. So nampak tak? Dia dah di-install. Katakan kita nak buang. Okay, so kita pergi kat titik 3 ni. Nampak tak? Remove from Chrome. So kita klik sajalah.
Okay, so macam mana fungsi Google Meet Auto Admit ni? Okay, so dia akan berfungsi dengan cara apabila ada pengguna nak menyertai lah Google Meet ni. Dia akan ada beberapa second sahaja, admin boleh lihat lah, dan dia terus auto admit. Contohnya kita guna akaun yang lain. Ini tujuan kita buka banyak, kita set Chrome setiap kita punya ID. Jadi dia boleh detect lah. So kita share ID Google Meet ni. Ctrl C. Dan kita paste dekat sini. So katakan ini pengguna lah nak masuk. Bila kita dah add kita auto admit extension tu, so kita tak perlu nak admit, tak perlu tekan butang admit pun. So benda ni sangat memudahkan kita lah nanti. So bila dia ask to join, nampak tak, ada terus auto admit. So kita cuba lagi, seorang pengguna lagi. Nampak? Ni Cikgu Ija tak sempat lagi klik. Tapi kita boleh still lagi tengok lah. Sama ada betul ke pelajar kita kan. Kadang-kadang kita takut juga. So kita tak perlu tekan admit. Ada satu lagi cara, kalau kata host atau cikgu tak nak install auto admit. Sebab apa? Takut performance Google Meet dia down kan. Sebab dah banyak extension. Jadi dia boleh guna satu lagi function host control, di mana bila kita enablekan quick access tu, yang ada atas tu, kita secara tak langsung dah benarkan murid yang menggunakan ID domain yang sama. Contohnya kalau host guna ID dia 5, murid guna ID dia 5, so dia boleh auto masuk tanpa perlu install auto admit extension lah. Itu kelebihan function quick access. Sudah bila dah aktifkan quick access, boleh tutup je lah. Untuk extension kedua, kita akan install mute all on Meet. Jadi kita akan type dekat Chrome Web Store mute all on Meet. Kenapa kena install ni? Kadang-kadang bila dalam kelas ramai kan, cikgu tak boleh nak mute seorang-seorang. Jadi senang cikgu ada satu button untuk mute semua. Ataupun kadang-kadang bila kita dah mute, dia buka balik kan. Jadi leceh lah. So kita ada satu button sahaja. Jadi pilih yang atas kali ni, yang ada ikon mikrofon merah ni, and then add to Chrome. Then add extension. Sama macam tadi, kalau kita sedang buka Chrome, kalau boleh tutup dululah. Kalau kita sedang buka Google Meet, kalau boleh tutup dululah. So sini cikgu Ija tak buka Meet, tapi terus install, tak ada masalah. So baru kita buka. Then nampak ada link untuk kelas kita tu, just klik saja. Kan mudah. Then kita tengok macam mana. Dan kita tunggu seorang pelajar masuk. So kita tengoklah, nampak tak? Dekat sini dah ada ikon mute all. Jadi kita pun nak test lah ni. Contohnya pelajar ni dia buka mikrofon. Saya pergi pada user. Kita nampak tak? Kan ikon ni untuk mic terbuka. Jadi nampak tak? Sini ada mute all. So cikgu klik sajalah. So automatically mikrofon dia dah di mute. Simple saja. Ini seorang lah. Kalau kata ramai, baru cikgu nampak lah beza dia tu kan. Untuk extension ketiga, kita akan install Google Meet Attendance. Yang ni kita back kepada Chrome Web Store. Kemudian kita type Google Meet
attendance. Okey. Dan pilih yang mana? Pilih yang ada gambar ni, gambar orang ni dengan background purple. Okey. Macam biasa, add to Chrome. Ada notification atau message box. Okey, confirmation. So klik add extension sekali lagi lah. Okey, kita tunggu. Okey, proses selesai. Nampak dia dah plugin atau dah install. Okey, so pergi kepada Meet. Okey, kita baru buka Meet. Okey, jadi kita nak tengok macam mana attendance ni berfungsi. Okey, kalau boleh tengok dekat sini, first ada satu button enable or disable attendance for this Meet. Jadi kalau kita kita kata kita tak nak guna attendance tu, jadi kita akan uncheck lah. Jadi dia tak akan ada kehadiran lah untuk sesi PDP ataupun kita buat mesyuarat ke. Okey, itu satu. Okey, yang kedua, kalau kita tengok kat sini, sini ada class list. Untuk masa ni kita tak ada lagi list kelas. Okey, jadi kat sini pula edit the class list. Ini untuk nak edit nama lah kelas kita, list kelas kita lah. Okey. Okey, kemudian yang bawah ni ikon ni ada list classes. Kita belum ada kelas. Okey, by default dah ada satu lah. Okey, class list. Okey, kemudian pass attendance info. Ni info kehadiran yang dah lepas. Okey, jadi bila masuk aja, okey, first kita nak setkan kelas. Macam mana cara dia? Pergi pada list classes. Okey, kalau nampak kat sini ada add a new class. So kita klik dekat add a new class. Jadi kita letaklah nama matematik tahun 6 IK. Okey, dan kita tekan save the changes. Okey. Okey, so dah siap. Kita boleh tengok kat sini. Sini pun ada change the class name atau nak edit list kita. So kita klik lah, katakan tersilap. Okey, kita tak nak nama kelas ni kan. Okey, jadi kita boleh tukar lah. Kita klik, kita tukar. Okey, yang ini pula load class list. Maknanya kalau kita dah ada list kelas sebelum ni, kita boleh masukkan kat sini. Okay, and then clear the name in the class. Kalau katakan kita tahun ni dah lepas lah kan, dan tahun depan kita nak lagi guna nama kelas tapi nama murid tu dah berubah, so kita boleh clear lah the name. Yang ini button dustbin ni untuk delete the selected class, dan yang last kali untuk backup selected class. Okay, so kita dah bina. Okey, pangkahlah, kita tak nak buat apa-apa perubahan. Okey, jadi kita akan test lah macam mana attendance tu masuk. Sebelum tu, okey, kita nak tengok setting. Okey, yang ini bila kita dah save, kita boleh pangkah lah. Okey, dan kita keluar balik. Nampak tak? Ini ada tanda roda ni, tweak your setting ni. Okey, so klik setting. Apa yang ada pada setting ni so far tak ada masalah lah, tak perlu banyak diubah. Okey, kita guna je yang default ada saja. Okey, enable by default, yes. Okey, recommended. Then sort name by apa? Kita nak susun nama murid nanti bila dah kita download nanti kan laporan, kita nak susun ikut apa laporan kita tu. Nama dia first name, last name ataupun secara manual. Dan auto add new student. Okay, so kita check je lah, ikut je yang default. Display name separator, store class list. Okay, check attendance every, okay, berapa second kita nak attendance itu dia kemas kini. Okay, sama ada 10, 20, 30 atau 1 minit sekali. Kemudian generate report. Okay, yang ini kita nak format apa? Kalau kata nak HTML saja, pilih HTML. Kalau nak bentuk macam Excel tu CSV, kita klik yang ini. Kalau nak dua-dua, tekan both. Kemudian auto save, yes. Okay, then ada backup. Okay, auto backup save date weekly secara mingguan. Tak nak buat pun tak apa, secara bulanan ke. Okay, hide update message after 10 second. Okay, maksimum nama classes kita boleh tetapkanlah berapa orang nama yang boleh masuk dalam list kita. Ignore list present to all. Okay, tak ada masalah lah. Okay, jadi boleh pangkah. Kalau kita nak ubahlah. Okay, okay, jadi kita boleh test kejap.
Okey, sebelum cikgu mulakan Google Meet, pastikan button ini dihidupkan atau enablekannya. Okey, untuk membenarkan attendance diambil. Okey, dan kelas list ni pilih kelas yang cikgu nak lah. Okey, bagi contoh kali ni kita nak tengok matematik tahun 6. Okey. Okey, then kita klik join. Okay, kita view all, okay. So pelajar dah masuk. Okay, jadi sekarang kita akan tengok okay. Then let's say kelas dah habis, jadi kita akan leave call. Leave call ni kalau bagi host ada dua lah pilihan, iaitu just leave the call ataupun end the call. Okay, kalau just leave the call, host sendirilah yang akan keluar. Okay, kalau end the call means kita end jugalah sesi meet pada masa itu. Okay, so bayangkanlah kelas dah habis, anggap kelas dah habis, so cikgu akan end the call. Okay, bila saja end the call, okay, dia akan auto save, okay, dua file. Okay, satu HTML dan satu .csv. Okay, kita boleh tengoklah pada download folder lah. Okay, untuk dua file tu. So kita buka folder download. Dari sini versi Excel lah, versi .csv. Okay, dan satu lagi versi .html. So ada dua lah. Jadi kalau kita nak pilih salah satu, kita kena ubah kat setting attendance semula. So kita tengok untuk format .csv, okay, macam mana data yang di capture. Okay, so boleh nampak kat sini lah. Okay. Yang ini beberapa kali lah, kalau boleh nampak data ni dah beberapa kali dia masuk sesi PDP. Okay, guna ID yang sama lah. Okay, murid yang sama. So dia akan paparkan lah bila masuk. Okay, boleh besarkan kalau perlu. Okay, dan bila last scene, semua data dekat sini. Okay. Okay, so ini untuk versi CSV. Kalau HTML, dia lain sikit, dia punya rupa bentuk dia. Okay, yang ini, so kita klik. Okay, so yang ini kita dah nampak lah nama kat sini, nama murid. Okay, kemudian kita boleh trace lah. Yang ni yang kali pertama dia masuk. Jadi kalau kita tak clearkan list tu, so dia adalah okay, dia akan trace balik pada sesi seterusnya lah. Okay, so boleh nampak lah. Okay. Okay, itu untuk penggunaan Google Attendance. Okey, itu saja dari Cikgu Ija. Jumpa di part kedua penggunaan Google Meet dalam PDP. Bye.